Taqwiyatul Tulab, muka surat 10. Baris yang ke berapa tu? 7. Mas'alatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mas'alatun. Kata Al-Bijirmi. Siapa dia ni? Siapa nama dia? Ni tugas awak lah untuk mengetahui siapa yang nama-nama yang disebut ni. Siapa tahu? Pernah jumpa tak nama ni di kitab-kitab? Apa dia? Siapa dia ini? Siapa dia? Siapa tahu? Syekh Sulaiman, Syekh Al-Bijirmi. Syekh Al-Bijirmi, Sulaiman Al-Bijirmi. Tak. Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bijirmi Al-Misri. Dia yang buat kitab apa? Dia menghasyiahkan ke atas syarah Al-Iqna'. Kitab Iqna' dalam mazhab Syafi'i ialah syarah kepada matan Abi Suja' kan? Matan Abi Suja'. Jadi beliau ni yang membuat salah satu hasyiahnya ialah Syekh Sulaiman Al-Bijirmi. Jadi dia antara muhasyi lah yang membuat kita hasyiah yang sangat baik. Kalau awak beli Iqna', cuba cari yang ada nuskhah bersama dengan hasyiah Al-Bijirmi. Dan juga dia buat juga hasyiah ke atas Fathul Wahhab. Hasyiah Al-Bijirmi al-Fathul Wahhab. Dan Syekh Jamal. Syekh Jamal, Syekh Sulaiman Al-Jamal. Syekh Sulaiman Al-Jamal. Jadi nama-nama begini eloklah untuk kita tahu, paling kurang kita kenal siapa beliau itu. Sulaiman bin Umar Al-Ujaili, dia kenali sebagai Al-Jamal. Antara kitab dia yang masyhurnya apa dia? Iaitu dia membuat hasyiah ke atas Fathul Wahhab. Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ni apa dia? Fathul Wahhab ni. Fathul Wahhab ni syarah kepada apa? Awal-awal lah dalam rakaman saya tu berkaitan pengenalan mazhab Syafi'i, saya ada cerita. Fathul Wahhab ni syarah kepada apa? Syarah kepada? Tak. Syarah kepada apa? Tak ingat lah. Awak kena biasakan lah. Waktu-waktu kosong awak biasakan ke perpustakaan, tengok kitab-kitab itu. Kalau kita bidang syariah, kita bidang pengajian Islam ni, biar nama pengarang dan kitab-kitab turah ni biasa pada kita. Kalau tanya siapa dia, tak kenal. Komang lah. Tapi zaman sekarang ni berlaku juga. Dia orang taraf tinggi. Dia pakar ni, profesor, doktor. Tapi bila sebut isu ni sepatutnya penuntut ilmu benda asal. Tiba kita kata, ada ke kitab ni? Jadi pelik lah. Jadi kita tak nak dah generasi itu. Kita kena kembali ke generasi di mana ahli ilmu itu betul-betul ahli ilmu. Bukan sekadar pada nama dan title saja. Itu tugas lah. Jadi awak kena ada beza lah awak dengan pelajar universiti lain. Tak? Kena ada beza lah. Ni sebut nama tak kenal. Baik. Jadi Syekh Sulaiman Jamal dia membuat hasyiah ke atas Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ni ialah syarah kepada Manhaj At-Tullab, Manhaj At-Tullab. Awal-awal mukaddimah Syekh Daud ada sebut kan kitab-kitab yang dia jadikan rujukan. Jadi Manhaj At-Tullab ni apa dia?
ringkasan kepada ringkasan pada apa? Minhajut Talibin. Ringkasan kepada Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ni karangan siapa? Ya. Siapa karang Minhajut Talibin? Apa dia? Siapa karang dia? Tak tahu. Oi, budak tak tahu ni. Awak mazhab Syiah, mazhab apa? Minhajut Talibin, siapa karang? Imam Nawawi lah. Minhajut Talibin, Imam Nawawi yang karang. Ingat saya suruh cari tu, carilah ni. Kita biasakan. Pergi kat kitab-kitab fiqh contohnya, kat pusaka kan dia ada kan? Ada. Fiqh tengok nama kitab, buka tengok nama kitab siapa pengarang. Buat tiap-tiap hari lama-lama lekat lah. Jadi bukan di kat luar. Tengok motor. Lepas tu tengok je nama motor. Atau tengok topik keledar. Atau tengok apa. Awak puan pula pergi window shopping. Pergi tengok je nama ni. Waktu kediam lah. Masa kita belajar ni, kita kena kenalkan diri kita dengan kitab dan pengarang. Jadi, Minhajut Talibin ialah kitab rujukan utama dalam fiqh mazhab Syafi'i tu. Orang kata Minhaj, maksudnya Minhajut Talibin. Jangan tertukar tu dengan kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin tu kitab apa? Tasawuf. Itu Imam Ghazali. Okey. Kata Al-Bijirmi dan Syekh Jamal, jikalau mengambil pada mulanya dengan tiada ditakdir pada air yang berubah dengan takdir itu, maka mengambil ia akan air semayang atau mandinya junub, nescaya sahlah wuduknya dan mandinya. Kerana sungguh kerana kerana sehingga bahawasanya air itu syok pada menyucikan dan kami kerana gini, sehingga itulah kerana sebelum kita masuk tu kita terang tadi. Kata Syekh Jamal dan juga Syekh Al-Bijilmi, isunya isu apa ni? Siapa ingat? Isunya isu apa ni? Isu takdir al-mukhalif kan? Takdir perkara yang menyalahi al-wasat ataupun takdir yang menyalahi secara al-ashad. Ada orang bagi minggu lepas lah. Ingat benda ni, antara masalah yang kena penting ni. Saya upload lagi. Upload lagi tau. Saya rekod tak tu? Rekod. Ya. Sebab ada saya harap saya sipang lah tu. Kalau tidak, sayang tak tu. Okay. Nanti saya tengok balik sebab saya check saya upload dah. Okey. Kita bincang tentang perubahan. Kita kena takdir perubahan yang sederhana atau perubahan yang kuat tu. Kalau najis, takdir dengan perubahan yang kuat. Kalau air yang tidak najis, sesuatu yang berubah dengan tidak najis, kita takdirkan perubahan yang sederhana. Maknanya air itu masuk, kita kata air mustakmal, ataupun masuk air mawar yang hilang bau. Kita disuruh takdirkan kan. Benda itu adakah berubah? Kalau masuk sifat yang memang ada perubahan. Adakah wajib kita buat tu? Kata Syekh Al-Bijirmi dan Jamal, jikalau mengambil pada mulanya dengan tiada ditakdir pada air yang berubah dengan takdir itu, air itu dia tahu dah ada termasuk air mawar yang hilang bau contohnya. Dia pun tak takdirkan, dia tidak andalkan, dia pun terus guna. Maka mengambil ia akan air semayang, dia pun ambil air semayang. Atau mandinya junub, nescaya sahlah wuduknya dan mandinya. Jawapannya tetap dikira sah. Masih dikira sah lagi. Sebab apa maknanya? Takdir itu tidak wajib.
Takdir itu tidak wajib. Maknanya dia tunggu guna. Hukumnya tidak batal dan hukumnya sah. Kerana sungguh kerana sehingga bahawasanya itu syah. Ini kerana sungguh bahawasanya kalau tu sehingga bahawasanya kan. Kerana itulah kalimah tu. Kerana sungguhnya bahawasanya air itu syak pada menyucikan dan kami tiada memberi bekas dan kami tiada memberi bekas syak itu sebab mengikut asalnya yang yakin iaitu menyucikan. Okey, kerana sehingga bahawasanya air itu syak. Kerana sehingga bahawasanya air itu syak pada menyucikan. Kenapa kita kata sah juga walaupun dia tidak buat andaian itu? Kerana kita ini tidak menghukumkan air itu dengan najis dengan sebab syak. Bahawasanya air itu syak pada menyucikan. Okey, air itu kita syak dia. Dia boleh menyucikan ke tak boleh menyucikan? Betul tak? Sebab dia bercampur dengan benda yang hilang sifat. Jadi kita tak takdirkan. Kalau kita takdirkan, selesailah. Sekarang ni kita terus ambil. Okey, kita syak pada sifat air itu menyucikan ataupun tidak. Dan kami maksudnya, ulama' mazhab Syafi'iyah, tiada memberi bekas syak itu sebab mengikut asalnya. Bila syak ini tidak boleh diambil kira. Jadi air tetap air. Asal air boleh menyucikan. Tiba-tiba kita syak kerana masuk sesuatu yang serupa yang telah hilang sifatnya. Kita pun tak takdirkan. Maka berlaku syak, adakah air itu boleh menyucikan ataupun tidak. Jadi ulama' hukumkan syak ini mesti dibuang. Falyatrahish syak wal yabni ala mastaiqana. Hendaklah dibuangkan syak itu. Kaedah istishab. Syak itu tak boleh pakai. Kita buang syak dan kita ambil hukum asal. Tiada memberi bekas syak itu sebab mengikut asalnya yang yakin. Asalnya air itu menyucikan. Asal yang yakin air menyucikan. Kita syak kepada air itu menyucikan atau tidak. Maka syak itu dibuang dan kita pegang pada asal air iaitu boleh menyucikan. Boleh kan? Okey, selesai. Mas'alatun. Bermula air yang berubah, yang banyak dengan mukhalid, yang sukar memelihara air daripadanya, maka iaitu suci dan tiada ia mengambil wuduk dan menghilang najis. Bermula air yang berubah dengan banyak, dengan mukhalid yang sukar memeliharakan air daripadanya, maka iaitu suci dan sah ia mengambil wuduk dan menghilang najis. Air bercampur dengan benda yang payah untuk kita asingkan, yang sukar memelihara air daripadanya. Kita nak jaga air payah. Contoh apa? Kita kata air sungai, duduk tepi sungai itu ada daun. Jadi daun tu seluruh menyebabkan air sungai itu berubah warna. Kita nak jaga bukan kita payah nak jaga daripada daun gugur tu. Maka hukumnya kalau berubah walaupun dengan banyak tapi mukhalid, sesuatu yang bercampur yang sukar kita nak pelihara daripadanya, maka iaitu suci dan sah ia mengambil wuduk dan menghilang najis. Boleh kita guna ambil wuduk hilang najis. Maka tak kala dicampurkan dengan air mutlak, nescaya memberi mudarat atas kata Syekh Ramli. Maka atasnya itu dilaghazkan, iaitu dikata pada kami dua air yang sah bersuci dengan salah satu daripada keduanya dengan asing-asing dan tiada sah dengan keduanya apabila berhimpun. Okey. Gini. Tadi kalau air itu mari benda lain bercampur, maka benda itu susah untuk kita jaga walaupun berubah, air itu masih dihukum air mutlak. Air mutlak.
Okey. Maka tak kala, ada pun tak kala dicampur dengan air mutlak. Dicampur dengan air mutlak. Memberi mudarat atas kata Syekh Ramli. Okey. Bekas ni, kita ambil air daripada sungai. Ambil air daripada sungai. Air itu telah berubah warna sebab jatuh daun, gugur daun, banyak. Sifat dia berubah. Boleh kita guna tak? Boleh, sebab daun ini suka kita nak jaga, nak pelihara air daripadanya. Maka air itu masih dihukum mutlak. Kita ambil pun tak dalam bedi, air itu. Tiba-tiba kita ambil air mutlak, kita capur dalam dia. Faham tak situasi? Kita ambil air mutlak lagi, kita capur dalam air yang berubah warna tadi. Apa hukum air itu? Macam mana? Boleh tak? Tengok ni. Kalau dia dalam keadaan semula jadi, dia berubah gitu, kita boleh guna. Sekarang ni bila kita ambil air tersebut, kita boleh guna lah. Tiba-tiba kita campur dengan air mutlak pula. Campur air mutlak. Ini akan jadi masalah. Okay. Halo. Salam ya. Okey. Ada. Kalau boleh dalam pukul 11 lebih sikit, awal sikit boleh. Okey, baik. Dalam gitulah saya dalam ni pukul 10 lebih tau. Dalam pukul 11 pukul 11. Mesej kat saya, kat gigi saya bagi location. Baik mesej. Baik. Okey, awak nampak macam sama kan? Tapi tidak. Tengok ni dia kata. Dia kata, maka tak kala dicampurkan dengan air mutlak, nescaya memberi mudarat. Atas kata Syekh Ramli. Syekh Ramli kata, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia berubah dengan perbuatan. Faham tak? Dia berubah dengan perbuatan. Sekarang ni air tadi dia berubah dengan semula jadi. Benda itu tak boleh elak. Sekarang ni awak pergi campur air mutlak dalam tu. Maknanya dia tiba-tiba air tu berubah juga. Maka dia berubah dengan perbuatan memang dia. Maka berubah dengan perbuatan, hukum Syekh Ramli kata, maka atasnya itu dilaghaskan. Laghas, bahasa Arab ni. Laghas ni apa laghas? Lughzun. Maksud tak bahasa Arab? Lughzun apa dia? Teka-teki. Dibuat teka-teki. Buat apa tabung? Tik lema. Takut nak tik lema boleh ke? Tik lema. Dilughuskan. Al-lughzun ialah teka-teki, dibuat teka-teki. Dia ada dalam fiqh ni al-ghaz al-fiqhiyah, teka-teki fiqh. Banyak. Jadi awak baca hasiah, kitab-kitab yang tebal dia akan buat teka-teki. Apa dia? Dikata pada kami, lana, di sisi mazhab Syafi'i, dua air yang sah bersuci dengan salah satu daripada keduanya dengan asing-asing. Ada dua air. Kalau kita bersuci secara berasingan, sah. Air yang bercampur dengan daun tadi, air yang berubah dengan daun tadi, kita ambil air wuduk, sah tak? Sah. Air mutlak, kita ambil air wuduk, sah tak? Kalau kita bersuci asing-asing, sah. Dan tiada sah dengan keduanya apabila berhimpun. Bila kita campur, jadi tak sah. Jadi boleh buat teka-teki lah. Apa dia air, kalau berasingan, kita sah untuk berwuduk berasingan, tapi kalau campur tak sah. Iaitu air mutaghayyir yang berubah banyak dan air mutlak bila kita masukkan air mutlak. Jadi tak sah di sisi Syekh Ramli. Ada pun ni kena makna dah habis masalah tu. Yang diiktimad oleh Ibnu Hajar tiada memberi mudarat, iaitu menyucikan jua. Ni yang kita nak pegang ni. Jadi di sisi pandangan kebanyakan daripada ulama belah kita ni, dia ambil pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi muktamad ni sah jugalah. Bila asing-asing tu sah, takkan campur tak sah.
Halal dengan halal. Campur jadi haram. Jadi peliklah sikit. Jadi Syekh Ibn Hajar kata masih sah. Cuma ialah pandangan Syekh Ramli kita boleh buat atas dasar pandangan Syekh Ramli tadi bahawa bila bercampur tidak sah. Jadi dalam tersebut dah dalam fatwa di tempat kita ini kebanyakan ulama ambil pandangan Ibn Hajar Al-Haytami. Okey. Kemudian kata pengarang bermula jikalau ada air 2 kolong dan lebih bercampur dengan najis yang serupa dengan air seperti air kencing yang hilang baunya. Faham Air 2 kolong. Atau lebih 2 kolong. Bercampur dengan air kencing yang hilang bau. Awak pun pakai kencing lama-lama. Tak ada. Biar tengah panah. Biar tengah panah bau hilang, warna hilang. Warna, tak kalau warna kuning, tak lah. Kencing. Pakai kencing. Awak ada nak buat video ni? Buat uji kaji tentang ni. Bukan buat guna air kecil, guna air lain lah. Guna Mountain Dew ke, guna air apa? Air limau ke. Jadi yang dan lebih bercampur dengan najis yang serupa dengan air seperti air kencing yang hilang baunya dan rasanya dan warnanya. Bau pun bukan bau air kecil, warna pun hilang, rasa pun hilang. Maka hendaklah ditakdirkan dengan mukhalif yang sangat. Ni mukhalif yang sangat ni. Sebelum ni air musta'mal masuk kan? Ataupun air yang suci masuk kan? Sekarang ni air yang masuk itu air apa? Yang masuk itu ialah air najis. Yang masuk itu ialah najis. Maka kena takdirkan dengan takdir yang berat, yang sangat. Iaitu pada warna air dakwat. Kalau warna air dakwat. Andai kata air kecing yang masuk dalam air 2 koloh tu, sebanyak itu dakwat, berubah dah air 2 koloh. Dah tahu dah, kena teh tu. Yang masuk tu, air kencing yang hilang bau tu masuk dalam air 2 koloh. Jadi memang kita tak boleh bezakan sebab sifat dia hilang semua dah. Jadi kena takdirkan. Anda kata secawang air kecing yang masuk dalam air sekolah tadi, andaikan secawang itu dakwat, maka adakah berubah? Ni boleh buat kumpulan mana tak buat lagi. Ni dua orang, pairing dua orang buat. Awak cakap dalam terang lah. Awak nak takdirkan apa? Takdirkan masuk najis, terangkan isu masalah. Masalah air 2 kolong. Dah kalau air kurang 2 kolong macam mana? Ni dia kata air 2 kolong. Kalau air kurang 2 kolong, air kurang 2 kolong, memang dia hukum najis daripada awal. Tak perlu takdir. Sebab yang masuk ni najis. Sekarang ni, air 2 kolong itu, masalah ini berkait dengan air 2 kolong. Sebab yang masuk najis. Kalau air kurang 2 kolong, najis masuk sikit pun jadi najis. Tak perlu takdir dah. Faham? Sebab itu dicontoh masalah ni air 2 kolong. Boleh? Lain dengan masalah sebelum ni. Masalah sebelum ni, air yang masuk itu, air mawar yang hilang bau. Hilang bau, rasa dan warna. Warna memang tak ada pun. Jadi, masa tu kita kena takdirkan dengan takdir yang sederhana. Hak tu tak apa kurang 2 kolong. Sebab apa? Sebabnya air tersebut yang masuk bukan najis. Faham? Jadi, ni masuk najis, masuk pada air 2 kolong dan lebih. Maka hendaklah ditakdirkan dengan mukhalif yang sangat. Mukhalif yang kuat. Mukhalif yang kuat. Baik. Mukhalif yang kuat. Jadi, mana ni? Iaitu pada warna air dakwat dan pada rasa air cuka. Kalau kita nak ikut beza warna, kita andaikan kita masukkan dakwat banyak yang sama. Berubah tak? Atau pada air rasa cuka. Andaikan cuka masuk dalam 2 kolong tu, berubah tak rasa dia? Dan pada baunya air kasturi. Kalau bau air kasturi. Kasturi kuat ni. Maka manakala air itu 2 kolong, jatuh perkara itu di dalamnya, maka hendaklah kita takdirkan jikalau sudah berubah dengan takdir kita, jikalau sedikit sekalipun,
maka dihukumkan dia najis air itu. Jikalau dia ubah dengan takdir kita, jikalau sedikit sekalipun. Kalaupun berubah itu sedikit, maka dihukumkan najis air itu. Air itu tetap dihukum najis. Tak boleh berubah sikit pun. Kalau berubah sikit, tetap dihukum najis. Sebab najis ni kuat. Maka jika tiada berubah dengan takdir kita, maka suci ia dapat menyucikan dengan dia. Suci ia dapat menyucikan dengan dia. Makna suci lagi menyucikan. Kalau tak berubah. Okey, habis. Dan diistisna daripada air yang kurang daripada 2 kolah jatuh najis, tiada menajiskan dia itu, iaitu bangkai binatang yang tiada padanya darah yang mengalir. Okay. Dikecualikan. Dia kata di sini, air yang kurang 2 kolah masuk najis. Maka akan jadi apa hukum dia? Air kurang 2 kolah, air dalam beldi. Masuk najis. Apa jadi air itu? Mutanajis. Air mutanajis. Air yang kena najis. Okay. Kecuali masuk najis mana? Tiada menajiskan. Iaitu bangkai binatang yang tiada padanya darah yang mengalir. Ma laisa laha nafsun sa'ilah. Binatang yang tidak ada darah mengalir. Binatang yang tak ada darah mengalir mati, masuk dalam keadaan mati dalam tu. Hukumnya apa? Apa kaitannya? Kerana binatang ni bila mati dia hukumnya najis. Bangkai kan najis. Lipah mati najis tak? Najis lah. Awak boleh lipas. Ada orang boleh lipah. Boleh lipah. Jadi dia bila lipah, dia pun sayang nak lipah, dia buat semayang. Lipah yang dibela itu mati. Mati dalam poket baju dia. Dia letak lah. Dia letak. Tiba-tiba mati dalam perjalanan. Kerana COVID. Awak pun dia pun semayang dalam keadaan bawa bangkai lipas. Bawa najis tu. Bawa najis. Hukumnya sah tak? Tak sah lah. Sebab kita meletakkan bangkai pada pakaian kita. Nampak? Jadi, itu masalah kalau kita bawa pada pakaian. Dalam masalah air, dia ada tengok. Ada pengecualian. Bangkai ni, bila dia mati, binatang bila mati jadi bangkai. Masuk dalam air, tengok. Andai kata bangkai tersebut, binatang yang tidak ada darah mengalir. Tak ada darah mengalir. Maka air tadi tidak jadi najis. Ini dikecualikan daripada hukum najis. Kalau ikutnya, bangkai masuk dalam air jadi najis. Di sini tidak dihukum najis sebab apa? Sebab dia tidak ada darah yang mengalir. Maka kita syarat memaafkan dan air itu tidak dihukum mutlak. Okey. Apa dia? Iaitu bangkai binatang yang tiada padanya darah mengalir. Tak kala benda? Disoyok. Tulis baris tu. Kita Melayu payah juga. Disoyok. Soyok. Tahu soyok? Soyok dah tahu tak soyok? Orang mana? Orang Selangor. Soyok apa soyok? Soyok tu apa? Tahu tak soyok? Apa makna soyok? Koyak. Bukan hang koyak. Hang ni koyak lah. Sikit-sikit koyak. Bukan koyak tu. Hati tisu lah. Kalau ni hati tisu sikit-sikit koyak. Koyak ni dikoyak, disiap. Soyok ni mana dicabut pada ketika hidupnya satu anggotanya. Ni kena masuk lab lah ni. Bukan masuk lab lah. Benda ni kita maklum lah ke. Binatang tu masa hidup, kalau kita cabut anggota dia, apa hukum pula? Ulama tak hukum pula tu. Apa hukum? Orang mencabut anggota binatang. Kalau untuk tujuan ni tak apa. Tapi sekali je lah. Kalau tidak haram lah. Saja-saja kita jumpa apa ni? Kita jumpa
lipan ke, kita jumpa laba-laba, kita tarik kaki dia. Haram. Kita menyakiti binatang-binatang yang tidak boleh kita sakiti tu. Tetapi kalau ada tujuan, tak apa. Jadi, ini tujuan untuk kita tengok, adakah dia ada darah atau tidak. Kalau kita tak tahu lagi, kalau kita tahu dah, jelas tak payah perlu pun. Jadi cara dia macam mana nak tahu binatang tersebut ada darah atau tak ada darah mengalir? Kita soyokkan pada ketika hidupnya satu anggotanya. Ambil kaki dia, cabut belalang contohnya. Tapi belalang bukan najis tak? Belalang dia boleh makan. Ikutlah benda apa. Selain pada belalang patung ke, rama-rama ke. Masa hidup kita cabut anggota dia. Jadi contoh seperti lalat. Lalat kita cabut kaki dia. Tengok ada darah tak? Dalam ni dah cabut dah, maklum dah. Ni kalau tak tahu, katalah tubik binatang pelik, kita nak tahu benda ni najis tak najis. Teh lah. Okey. Seperti lalat dan apa dia? Kumbang itu boleh? Dah? Kabur. Kabur. Tahu kabur? Kabur tu apa? Tahu kabur? Tak tahu kok kabur. Kabur tu apa? Kumbang lah. Kalau cakap dengan orang Kelantan, dengan orang Mesut senang. Ibu gotu. Kenapa atas sini? Ada orang Kelantan? Orang Mesut dia? Ibu gotu kok? Tahu? Ibu gotu. Sama ibu gotu. Ayah hidup mana tak tahu, ibu je. Ibu gotu. Binatang. Atau ibu gotu. Kabur ni beetle. Kumbang lah. Kabur ni awak tengok ni. Kalau nak buat kajian bahasa-bahasa ni, kalau awak tak belajar ni, mungkin satu-satu anak cucu awak ataupun pelajar-pelajar akan datang ni tak tahu dah ni. Nak baca benda ni. Kabur, kabar, tak tahu. Kabur. Dan apa tu? Lipas. Itu senang. Dan semut. Dan kumbang. Kumbang. Ada beza kumbang dengan kabur? Tak? Ada beza ke mana? Ada beza? Saya pun lama dah tahu. Kekabur. Kumbang dia terbang tak? Kumbang boleh terbang. Kabur ni awak tengoklah tu, tapi makna serangga-serangga lah maksudnya. Dan apa tu? Dan cicak. Cicak. Jadi cicak ni ada darah mengalir tak? Ambil teh lah. Awak tak tahu, katalah awak tak tahu. Dan kita dengar saja. Kita nak memastikan, nak hilangkan syok dengan yakin. Cari cicak seekor, potong anggota dia. Ambil pisau, kerak ekor ke, kerak kaki ke, tengok. Ada darah tak mengalir tak? Tak ada. Kalau tu merah saja, tak ada mengalir, maknanya bukan mengalir banyak, cicak kecil, tapi maknanya kalau sekadar merah, lekat darah di situ, orang panggil tak mengalir. Tak? Mengalir ni makna dia menitis. Tu maksudnya. Jadi, cicak ni kalau kerak ada darah tak? Ada. Maka, cicak mati masuk dalam mesej. Hukumnya apa? Air itu masih mutlak lah. Sebab cicak ni binatang yang tidak ada darah mengalir. Itu tak dikatakan, dikecualikan. Dan yang seumpamanya yang tiada mempunyai darah mengalir. Dan demikian lagi tiada menajiskan pula. Apa dia? Tiada kelihatan pada, tiada menajiskan pula. Siapa tu? Kelahir. Apa duduk luar? Nampak buat buku takrirat? Bukan? Siapa? Nampak buku takrirat tu? Okey. Apa tadi dia kata? Dan demikian lagi tiada menajiskan pula.
tiada kelihatan pada penglihat mata yang pertengahan. Apa yang tidak ada kelihatan? Benda yang tiada kelihatan pada penglihatan mata. Mata pertengahan ni makna mata orang biasalah. Seperti percik kecil air kencing. Kecil-kecil makna percikan. Percikan air kecil. Macam mana kita kata wak-wak dia tu. Wak-wak kecil air kecing. Kalau buang kecing tu terutamanya kalau cuaca itu sejuk. Cuaca sejuk kan akan terbit apa? Terbit wak. Tu wak. Ni kalau kecing, tak, kecing kadang-kadang percikan kecil tu. Kena tu tapi tak nampak mata. Kalau nampak di mata makna benda tu besar. Awak kecing. Tak apa dah belajar dah kecing. Pacong. Tak ngecik tak apa. Ngecik tak apa ni di maaf. Ni maaf apa awak nampak je ngecik kena seluar kan. Tu najis lah seluar. Tapi ni percikan yang kita tak nampak. Boleh jadi ada percikan-percikan kecil yang tak nampak pada mata, maka dimaafkan. Okey. Seperti percik kecil-kecil air kencing dan najis pada kaki lalat dan umpamanya lalat. Lalat dihinggap di tahi, lepas tu dia mari hinggap kat baju kita. Jadi tahi yang di kakinya itu melekat kat baju kita. Nampak tak? Tak nampak. Dia tak nampak hukumnya. Tidak jadi najis. Okey. Dan demikian lagi dimaafkan pula sedikit daripada bulu najis yang lain daripada najis mughallazah. Kalau bulu binatang hok najis yang kita tak boleh makan lah maksudnya. Maka dimaafkan kalau sikit. Contoh apa? Kucing. Kucing tak makan kucing. Kucing, bulu kucing najis. Okey lagi. Contoh lain lagi boleh? Boleh? Rimau. Buat apa dengan rimau? Setuh dia. Ataupun keldai. Contohnya keldai. Kalau orang naikkan tunggang keldai kan. Keldai, bagon. Kalau bulu dia melekat dekat kain. Dekat seluar. Dimaafkan. Faham tak? Dimaafkan. Padahal kita tak boleh makan keldai. Kita tak boleh makan baron. Ataupun mana-mana bulu lah. Kalau sedikit dimaafkan. Yang lain daripada najis mughallazah. Jangan najis mughallazah. Awak tunggang babi. Ada kerja naik babi. Lekat tak jadi lah. Jadi najis mughallazah tak boleh. Ataupun anjing tak boleh. Okay. Dan daripada dukhan najis. Dan daripada mana ni? Dimaafkan pula sedikit daripada bulu najis dan daripada dukhan najis. Okey. Mana ni? Yang lain daripada najis mughallazah dan daripada dukhan najis. Gitu. Jadi dimaafkan pula sedikit daripada bulu najis. Daripada bulu najis yang lain daripada najis mughallazah. Dan daripada dukhan najis. Dukhan ni asap. Asap najis. Macam mana? Contohnya orang India tak? Dia bakar tahi. Tak? Tempat pembakaran tahi. Tahi dia tu, tahi kan keluar apa? Asap. Dukhan ni asap. Asap najis. Asap itu sedikit dimaaf. Jaga molek ni, kait molek ni. Dan dimaafkan pula sedikit daripada bulu najis. Dan daripada dukhan najis. Dan sedikit daripada dukhan najis. Sedikit daripada debu najis. Orang duk bakar tahi.
Orang India kan dia, kalau di negara India tu haid lembu tu dikeringkan, dia bakar. Asap tu kena sikit lah. Jangan banyak. Awak baru baju awak pun macam haid lembu. Tu dah boleh lah tu. Kena najis sikit. Sikit asap najis dimaafkan. Okey. Bersalahan jika daripada dukhan mutanajis. Lain kalau asap mutanajis. Mutanajis ni benda yang kena najis. Tadi asap najis. Ni asap benda yang kena najis. Dia kena molek ni. Fiqh ni dia kena detail. Al-fiqhu huwa fahmud daqiq. Fiqh itu kefahaman yang halus. Apa beza najis dengan mutanajis? Apa beza? Najis okey, mutanajis benda dengan najis. Jadi najis tadi contoh haid lembu tu. Pergi bakar asap dia tu. Asap tu sikit dia maaf. Kalau mutanajis, benda yang kena najis. Contoh apa? Benda kena najis kita kata kapek lah ataupun kain. Kain tu kena najis atau kena air kecil tak? Kita bakar dia, tu biar asap. Jadi asap itu asap mutanajis. Benda yang kena najis, faham tak? Hak tu hukumnya apa? Maka suci, bahawasanya suci. Dia tak najis je, suci. Makna suci apa dia? Kena banyak pun tak apa. Itu beza tadi. Dengan asap najis dan asap mutanajis. Asap mutanajis maka bahawasanya suci. Dan apa dia? Debu sarjin. Itu bahasa Arab tu. Bahasa Arab. Debu barisnya as-sirjin ke as-sirjin. Bagi bawah debu as-sirjin. Sirjin tu bahasa Arab tu. Kalau cari kamu Arab adalah maksudnya apa dia? Sirjin apa dia? Apa ni? Baja. Sirjin yang tahi, baja tahi. Ya? Boleh? Sirjin tu makna baja. Baja yang tahi. Baja daripada tahi tu. Tu tak apa. Dan kencing. Dan mana? Tahi mana? Sirjin yakni tahi dan kencing. Tu. Yakni tahi dan kencing. Yang mana sirjin tahi dan kencing. Tu. Baja daripada tahi ataupun baja daripada air kecil. Mana asap dia tu atau wak dia tu, tak ada masalah. Dan daripada binatang yang kena najis manfaatnya yang lain daripada manusia. Dan dimaafkan daripada binatang yang kena najis manfaatnya. Manfaatnya apanya? Lubang. Manfaat ni lubang. Rongga, lubang. Yang lain daripada manusia, selain manusia, seperti kucing dan ayam dan burung dan tikus. Okey, hak ni dimaaf. Tengah-tengah semayang, mari kucing duduk atas kita. Batal tak semayang kita? Sebab apa? Tidakkah kucing tu berak? Lepas tu dia berak, istinjak tak? Istinjak kan? Halo. Salam ya. Ya saya. Lalu tu dalam pukul 11 boleh tak? Okey, pukul 11 mesej saya nak atur location. Okey. Baik. Salam. Okey, jadi kucing tadi masa dia buang najis, dia basuh tak berak dia? Tak. Ada najis dekat tempat keluar tu kan? Maknanya kesang. Tiba-tiba dia duduk atas kita. Hukumnya apa? Hukumnya dia maaf. Tak ada masalah. Tak najis. Tu. Dan daripada binatang yang kena najis manfasnya, rongganya. Rongganya yang lain daripada manusia. Manusia tak maaf.
Manusia tak? Manusia kalau awak awak berak tak seberak. Kawan awak semayang, awak duduk atas kawan awak. Macam mana tu? Macam mana duduk atas kawan tu? Dia tengok semayang. Macam mana tu? Gini. Dia faham duduk tu. Dia faham. Mari seorang, dua orang, contoh. Mari seorang. Tak ada orang mana? Contoh. Awak kata macam mana nak semayang duduk atas kawan? Mari dua orang. Mari. Dua orang. Duduk. Bukan, bangun. Okay. Pusing kat kawan. Ni, awak bukan duduk atas dia atas tu. Kaki awak duduk atas dia. Ni, dia telah menanggung tu. Kalau kawan ni ada najis, perak tak basuh. Bukan dia, contoh lah. Tak basuh perak. Tak boleh. Jadi kira awak menanggung dia. Faham tak? Apa kata tanggung tak mesti awak duduk atas riba dia. Semayang ni, kaki awak ada atas dia. Faham? Setuh tak apa? Setuh tak apa sebab setuh yang tidak bersambung. Duduk atas dia boleh. Kalau duduk tahiyat pula sekali lagi duduk tahiyat. Biasa kan duduk tahiyat kan? Kena kan? Tahiyat macam mana kena? Surah kena duduk tahiyat tu awak menanggung kawan awak kan? Tak, ni. Kaki makna kena dia menanggung dia. Tak. Jadi kena hati-hati sikit lah. Okey, boleh balik. Hati-hati sikit pada masalah orang istinja dengan batu ataupun selain daripada air. Pada masalah orang istinja dengan batu atau selain daripada air. Dia maaf pada diri dia je. Semayang, awak maaf untuk diri awak. Orang lain dah maaf sebab orang lain tak ditanggung awak. Faham tak? Jadi dia maaf untuk diri dia. Dia tidak maaf untuk orang lain. Kan kita istinja dengan batu kan. Najis hilang. Tetapi kesang ada. Sama ni manfaat kesang tu. Jadi maknanya ada kesang najis ni. Tak hilang bersih betul-betul. Jadi dimaaf pada diri seseorang, tidak pada orang lain. Boleh? Dia semayang sah, dia boleh ikut imam. Boleh. Tapi dia duduk atas orang tak boleh lah. Sebab orang tu dikira menanggung dia. Boleh. Kucing dan ayam dan burung. Ni kalau binatang ni mari duduk atas kita tak apa. Bukan kita nak suruh dia istinja. Kita nak basuh berak pun, kucing tu berak basuh berak. Kita basuh berak suruh. Letih lah kita. Waktu kita binatang tak apa. Manusia tak boleh. Manusia sebab dia ada akal. Bila dia keluar najis pada tempat manfaz dia kena basuh lah. Okey, habis. Dan demikian lagi dimaafkan tahik tikus pada rumah yang sunyi. Ini dipanggil sebagai ma ta'ummu bihil balwa. Benda yang umum balwa. Tahik tikus. Kenal tak tahik tikus ni? Tak kenal tahik tikus mana? Tak kenal tahik tikus. Nak tunjuk pun nak reti kita. Dia cari belakang-belakang. Kapi toko ada kan? Dia kecil-kecil tu. Tahik tikus. Lagi hok banyak problemnya apa? Tahik apa lagi? Biasa ada kat rumah ni. Tahik cicak. Tahik cicak kat surau biasa ada lah. Lagi? Kat rumah. Tahik apa lagi? Tahik kelawar. Awak pernah tengok tahik kelawar? Tak pernah tengok? Dah pernah tengok benda awak ni? Tahik sendiri. Tahik kelawar. Tahik kelawar lagi payah. Dia halus. Dia halus. Jadi, ni dimaafkan. Dipanggil ma ta'ummu bihil balwa. Perkara yang berlaku umum balwa. Okay? Jadi, tahik tikus pada rumah yang sunyi dan lopok-lopok air seperti barang lopok-lopok air ni terutama hujan kan, jalan
Dalam kain awak terkena lapuk air. Awak tahu mana lapuk air itu bersih ke tidak? Kita tak perlu dan tidak diwajibkan sampai kena usulkan air itu bersih tak. Tengok air itu tak ada najis, lapuk air, kira tak najis lah. Kerana kaedahnya tidak dihukum najis kecuali dengan yakin. Kalau syak, tidak boleh pakai syak tu, buang syak tu. Syak najis ke tak je? Dah sama pakai. Kira asalnya air itu bersih. Nampak? Jadi lapuk-lapuk air kalau kena pada kain awak atau seluar awak, maka tetap dihukum bersih. Ya. Kecuali kita tahu lapuk tu nampak stopok tarik lembu. Lembu perok situ. Lembu pula perok dalam lapuk. Mari air hujan kita pun lalu. Tak boleh lah tu. Waktu memang kita tahu najis. Ni sekarang ni kita tak tahu ada najis atau tak ada najis. Okey. Kemudian kata pengarang, lopok-lopok air seperti barang yang diiktimadkan Syekh Ramli dan disebut pada Hasyiah Jamal, Syekh Sulaiman Al-Jamal. Nampak? Dan setengah daripada yang demikian itu berlaku adat daripada jatuh najis tahit tikuh dan umpamanya dalam bejana yang disediakan bagi bagi apa tu? Memakai di dalam rumah seperti tempayang dan ceret dan umpama keduanya kerana masyaqqah. Demikianlah katanya bekas-bekas air yang kita duduk dalam rumah. Ada tahit tiku, ada tahit cicak, itu dimaafkan. Tak? Tak ada masalah, maknanya buanglah tu. Buanglah tahit cicak tu. Air tu masih boleh digunakan. Kerana apa? Kerana masyaqqah, sukar, payah nak jaga. Dan demikian lagi barang yang jatuh setengah daripada saudara kami. Apa dia? Betul tu? Maka mengambil baginya okey. Kata apa ni? Dan mana tadi? Dan ceret dan umpamanya. Dan demikian lagi barang yang jatuh setengah daripada apa tu? Saudara kami yang mujawirin. Dan setengah daripada ni cerita ni apa yang sebab kitab dia ni dia banyak nukil daripada kitab Arab. Jadi pengarang asal kitab ni Syekh Daud dia nukil daripada kitab Arab. Jadi nukilan ni yang diambil oleh Syekh Daud dia cerita tentang apa masalah yang berlaku pada zaman tersebut. Dia tengoklah ni. Kalau kita dapat cari punca sumpahnya siapa ni? Siapa yang bawa masalah ni? Masalah apa? Barang yang jatuh setengah daripada saudara kami. Apa yang berlaku kepada kawan-kawan kami, saudara kami yang mujawirin, yang duduk sekitar kami. Makna jiran-jiran kami. Daripada bahawasanya seorang daripada mereka itu memeliharakan pekerjaannya. Ada seorang tu pelihara pekerjaan. Jaga kerja, tempat kerja seorang tu. Maka mengambil baginya ibrit. Lalu dia pun ambil ceret. Kerana istinjak daripadanya. Dia pun ambil ceret yang ada air. Nak istinjak dengan ceret tadi. Air dan ceret tadi diguna untuk istinjak daripadanya. Kemudian didapat padanya tak kala selesai daripada istinjak tahit tiku. Lepas guna air tu, air tadi banyak. Lepas di istinjak, air kurang. Nampak dalam tu ada tahit tikus. Pada ibrit. Maka dimaafkan. Hukumnya dimaafkan juga kerana masyaqqah. Jadi cerita tadilah. Apa yang berlaku tu dia kata berlaku banyak pada kawan-kawan ataupun jiran-jirannya. Maknanya ambil bekas air dipinjam. Ataupun diguna bekas air kawan dia. Dia pun istinjak. Tiba-tiba bila air tu dah kurang, nampak ada tahit tikus. Maka apa hukumnya? Hukumnya dimaafkan. Dan demikian lagi dimaafkan pula jatuh tahit kambing dalam laban. Awak puas susu kambing.
Tiba-tiba kambing merah. Kambing merah. Tak kala memerah susunya. Masa perah susu kambing merah. Biasa tak? Tak rajin perah susu ni? Tak rajin perah susu. Pergilah ambil pengalaman tau. Pergi ladang-ladang kambing, ladang lembu. Okey. Ataupun buat perusahaan ternak kambing. Anak kambing. Okay. Jatuh tahi kambing dalam laban, dalam susu. Tak kala memerah susunya sebab kesukaran memeliharakan seperti barang yang dinukilkan oleh Ibnu Imad. Payah nak jaga. Tak? Kadang-kadang tengok perah susu gigi berok situ. Sebab itu tempat pemerahan yang moden ni, dia tak perah dengan terbuka kan, dia ada alat dia kan, alat sedut dia. Jadi tak bercampur lah najis dengan tu. Okay, baik. Ibnu Imad ni siapa? Ibnu Imad ni siapa? Ibnu Imad ni siapa? Ibnu Imad ni dia buat satu manzumah. Manzumah Ibnu Imad pada najis al-ma'fu anha. Manzumah Ibnu Imad. Ni ada jugalah. Ada asatizah, ustaz-ustaz dan sahabat anak yang mengajar tak? Ke tak salah Ustaz Afif Ma'dum baca? Ada baca tak? Ada baca tak? Ustaz Afif. Manzumah Ibnu Imad. Manzumah ni makna syair yang ditulis oleh Ibnu Imad menyatakan pada perkara ma'fuat. Ma'fuat ni perkara yang dimaafkan daripada najis-najis. Satu kitab nazam yang ditulis dan dibuat syarah pula. Buat syarah Fathul Jawad. Ini Syekh Ramli syarah kepada nazam Ibnu Imad. Okay. Jadi kitab ini molek juga kalau kita nak memperhalusilah masalah najis ni. Sebab nanti awak akan keluar dalam masyarakat, banyak orang tanya masalah ni. Antara masalah yang banyak tanya, masalah haid, masalah taharah. Taharah najis, wuduk, lepas tu wuduk orang musafir, wuduk orang tayammum, orang yang apa ni, makzur ni, orang yang ada uzur ni, dan masalah semayang. Jadi kurang-kurangnya awak kena tahulah ni, kurang-kurangnya kita dapat beri manfaat pada masyarakat. Jadi Ibnu Imad dia ada risalah atau manzumah dia, syair yang dipanggil syair Ibnu Imad. Okey. Dan demikian lagi dimaafkan daripada barang yang bersentuh madu pada sarangnya yang tiada ditaruh daripada umpama tahi lembu. Dimaafkan daripada barang yang bersentuh madu pada sarangnya yang ditaruh. Bersentuh daripada sarangnya yang ditaruh daripada umpama tahi lembu. Kaitan tahi lembu? Kaitan tahi lembu. Umpama tahi lembu. Macam mana tahi lembu boleh juga madu? Apa dia tu? Kalau madu yang duduk di sarang, jadi sarang dia tu tak ada apa masalah lah. Tahi lembu macam mana boleh dekat madu? Benda mana? Mana tu? Dia iskal kat tu. Sebab tu, kalau kalam-kalam segini, eloknya kita kena kembali kepada kita asal tu. Okay? Mungkin sebab kerana kita tak terlibat dalam bidang kutip madu ni lah. Umpama tahi lembu. Tahi lembu jatuh ke? Atas madu ke? Jadi, kalau tahi lembu, madu tu jatuh atas tahi lembu contohnya kan. Ataupun apa? Dia guna tahi lembu untuk buat asap. Wallahualam ni. Ni tengok. Ini satu punya kena cek balik ni. Dan demikian lagi dimaafkan binatang yang kejadiannya daripada air. Seperti ikan. Dimaafkan tahinya. Tahi ikan tu dimaafkan.
dan kencingnya, kencing dia, dan dihubungkan dengan dia oleh Zarkashi, dihubungkan maknanya dihukumkan sama. Dihubungkan maknanya dihukumkan sama dengan hukum tadi oleh Az-Zarkashi jikalau turun burung dan jikalau bukan ia burung air sekalipun. Jikalau benda tu turun burung dan jikalau bukan ia burung air sekalipun di dalam air. Mari burung turun dalam air. Dia bukan burung jenis burung duduk dalam air. Ada burung duduk dalam air kan? Burung duduk dalam air macam mana? Burung apa? Yang duduk seagull, apa? Burung apa? Yang duduk dekat batal dekat tu kan? Tu burung duduk dengan air tu. Ataupun bukan burung duduk dengan air. Ikutlah helang kena seumpamanya. Turun ia di dalam air dan berok padanya. Ia pun berok dalam air. Tak. Ia berok dalam air. Tak ada kerja dia. Ia berok dalam air. Dia hukum macam mana? Dia maaf juga. Atau minum ia daripadanya. Dia pun ataupun dia minum daripada air dan atas mulutnya najis. Tadi baru nampak dia makan tikus, bangkai. Tiba-tiba mari minum air dalam bekas air kita. Ataupun kolam air ataupun kawasan air kita. Yang tiada hancur kerana kesukaran memeliharakan daripadanya. Kerana payah nak pelihara daripada benda ini. Maka dimaafkan. Dan demikian lagi dimaafkan daripada barang yang terbang daripada air liur yang kena najis. Air liur yang kena najis terbang masuk dalam air, dimaafkan. Dan barang yang daripada mulut binatang yang memamuh. Benda tu? Memamuh. Memamuh apa tu? Memamuh. Benda? Mulut binatang yang memamuh. Ya? Apa dia? Ni kadang bahasa ni kadang kita perlu kembali kepada Manzumah Ibnu Imad kalau masalah ni lah. Sebab dia masuk tentang benda-benda yang dimaafkan. Mulut binatang yang memamuh. Apabila mamuh apa tu? Biawak ke apa? Apabila menakak akan susu. Memamuh benda tu. Susu. Susu bukan ibunya. Dan mulut kanak-kanak yang kena najis. Nak cerita benda ni. Nak cerita memamuh gini memamuh banyak tau. Barang dan barang yang daripada mulut binatang yang memamuh banyak apabila menakak akan susu bukan ibunya. Bila dia pergi isak tak, susu bukan susu ibunya. Satu, makna binatang ni, mulut binatang, kucing atau apa seumpama, dia makan. Dia makan, jadi lepas tu dia mari jilat air. Faham tak? Padahal boleh jadi dia ternajis kan? Dan mulut kanak-kanak yang kena najis apabila menyusu ia. Budak-budak mulut kanak-kanak, baby dia mutah. Bila mutah, maka najis mulut dia. Mak dia tak wajib basuh.
Tak wajib basuh dulu sebelum menyusu dia. Kayak gini kan bayi ni kan, lepas dia mutah, dia nak isap susu mak dia kan. Tak. Perlu ke mak dia basuh mulut bayi ni? Tak. Dimaafkan mulut kanak-kanak yang kena najis apabila menyusu. Ya. Faham tak? Walaupun mulut najis. Dan mulut najis kena dengan dada ibu ni kan, ibu dia nak menyusukan tu. Adakah kira najis? Tak. Jawapannya dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Dan dimaafkan pula kerana sukar memelihara akan dia. Dimaafkan kerana payah nak pelihara. Kemudian kata pengarang, dan dimaafkan daripada barang yang kesukaran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Dimaafkan kat ibu dia. Anak-anak tu tak semayang. Ibu dia nak semayang. Ibu dia menyusu. Bayi tadi mutah. Bila mutah, mak dia tak perlu basuh. Mak dia teguh menyusukan dia. Kan? Mulut tu kesal dia kan ada pada buah dada ibu dia kan. Jadi tak perlu basuh. Tidak disukarkan untuk basuh lah, dimaafkan. Faham tak? Maknanya nak semayang kat gigi, mak dia tak perlu basuh lah. Basuh mulut bayi tu satu lah memang tak basuh budak kan. Basuh dada dia pun tak perlu. Syaratnya dia menyusu mak dia, bukan menyusu ngapak. Tak, kalau menyusu ngapak kan jadi lah. Sebab bukan tempat untuk isap susu situ. Lagi? Tengok tu kat kalau payah awak tak tahu hukum nak menikah lagi kan? Kalau daripada najis sedikit. Kalau asap mutanajis, dia itu hukumnya suci. Dalam tu ada tarik-tarik kan? Kalau dia semata-mata bangkai, najis lah. Kalau dia bercampur dengan lain, dia mutanajis. Ada lagi soalan? Apa wanita tahu ni hukum ni? Jadi kalau bayi awak satu hari nanti, maknanya awak tak perlu basuh lah nak semayang tu. Nak semayang tu awak tak perlu basuh. Awak boleh semayang gitu je. Sebab dia dimaafkan. Kalau bangkai yang tak ada darah tu, yang tak ada darah mengalir, disyaratkan mati sebelum jatuh ke? Ataupun jatuh tu? Kalau dia jatuh tak mati, tak apa. Lalak, awak ada dalam syawang awak ataupun bekas air. Lalak tu ataupun kita kata apa lah. Cicak. Cicak dia masuk dalam beladi. Dia pun berenang, kuat lentang. Dia keluar, tak najis. Selagi mana binatang hidup, dia tak najis. Kecuali binatang tu najis dah. Babi dengan anjing lah. Tak. Ada pun binatang, selagi dia hidup tak najis. Yang jadi najis, bila dia mati dulu baru masuk. Kalau dia mati dalam tu, jelas maknanya tak najis lagi, sehinggalah mati tu. Faham tak? Kalau dia hidup apa tu? Kalau hidup memang tak najis pun. Cicak tu masuk, dia pun jalan. Dia keluar. Tak najis. Hak ni bangkai telah mati masuk. Tu nama bangkai. Dia mati dulu. Boleh? Kalau hidup mati, masa tengah berenang tu mati dah. Dah kalau bakar mati masuk pun tak najis, maaf. Apatah lagi kalau masih hidup waktu mati dalam tu. Faham tak? Okay. Sama hukumnya macam air tebu Air tebu. Lebah mati dalam tu. Lebah mati dalam tu. Itu saya sebut umur lah. Sebab tu ada dalil yang khusus. Perbincangan tu ulama kata dimaafkan. Sebab pertama yang masuk hidup. Kadang-kadang yang masuk mati pun kerana tapis tetap dimaafkan. Sebab apa? Sebab ada orang ngajar dia kata air tebu tu najis. Siapa yang jual air tebu hukumnya dia minum najis, berbuka puasa pada bulan Ramadan dengan najis. Ada. Dah faham? Sebab apa? Sebab konsepnya kalau benda tu hidup, dia campur dalam air, hukumnya dia tidak najis. Sehingga dia mati. Mati pula kalau masalah yang payah nak jaga, maka hukumnya tetap air itu dihukumkan dengan suci dan dimaafkan. Boleh tak? Lagi? Tak ada Tak ada sekadar tu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.